Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Siti Sabrina binti Jeffrey, pemegang kad matrik BP 24110126. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik yang kami pilih, iaitu pemikiran sosial dan pengaruh sosial. Pengenalan. Pemikiran sosial dan pengaruh sosial merupakan dua elemen penting dalam bidang psikologi sosial yang memainkan peranan penting dalam memahami tingkah laku manusia dalam konteks masyarakat. Pemikiran sosial merujuk kepada proses mental yang digunakan oleh individu untuk mentafsir, menilai, dan membuat kesimpulan tentang diri sendiri, orang lain, serta situasi di sekeliling mereka. Proses ini merangkumi pembentukan sikap, kepercayaan, stereotip, dan atribusi yang seterusnya mempengaruhi cara seseorang bertindak balas dalam interaksi sosial. Pengaruh sosial pula merujuk kepada kesan yang diberikan oleh individu, kumpulan, atau masyarakat terhadap sikap dan tingkah laku seseorang. Artikel pertama yang bertajuk Investigating the Associations Between Parents, Faith, Socializations, Practice, and Young Adults Character Formation, yaitu peranan pengaruh sosial dalam keluarga, khususnya melalui sosialisasi keagamaan ibu bapa, melalui dalam bentuk pemikiran sosial serta perkembangan karakter dalam kalangan dewasa muda. Yang akan diperbincangkan dalam artikel ini antaranya adalah salah satunya deskripsi kajian artikel, yaitu penyelidikan ini melibatkan 343 orang pelajar Universiti Ijazah Pertama di sebuah universiti Katolik di timur laut Amerika Syarikat. Majoriti peserta adalah perempuan, yaitu seramai 291 orang, manakala selebihnya adalah laki, yaitu 52 orang. Peserta terdiri pada latar belakang agama yang berbeza, termasuk Katolik, Protestan, Ateis, dan Agnostik. Kumpulan umur peserta pula terdiri daripada lingkungan 19 hingga 23 tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui soal selidik dalam talian menggunakan platform Qualtrics pada tahun akademik 2020 dan hingga 2021 setelah memperoleh kelulusan Lembaga Kajian Institut IRB. Kesemua pengukuran ini menggunakan skala 5 Likert. Seterusnya, perbincangan teori dan mekanisme penyesuaian individu. Terdapat 3 teori yang digunakan, antaranya adalah teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner, kemudian kedua pula adalah perspektif teori dan naratif community, dan ketiga adalah teori habitus dan pembentukan amalan Aristotle dan Bourdieu. Okey. Teori pertama adalah teori ekologi perkembangan, yang mana merupakan mikrosistem utama yang mempengaruhi perkembangan nilai anak. Interaksi langsung seperti perbualan moral, penyertaan dalam ibadah, dan model peranan ibu bapa membentuk pemikiran sosial serta orientasi moral individu. Kedua, teori perspektif teologi dan naratif community, yaitu naratif agama menekankan nilai seperti kesyukuran, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan pencarian makna hidup. Oleh itu, sokongan keagamaan ibu bapa memperkukuhkan sifat gratitude dan purpose melalui penyertaan dalam ritual dan amalan reflektif. Ketiga adalah teori habitus dan pembentukan amalan. Ritual amalan yang dilakukan secara berulang menghasilkan habitus, yaitu pola pemikiran dan tindakan yang menjadikan sebahagian daripada diri individu. Amalan seperti doa bersama, aktiviti community berasaskan agama, dan rutin moral di jangka panjang yang menjelaskan peningkatan nilai moral tertentu dalam kalangan peserta. Yang terakhir, ketiga adalah rumusan. Artikel ini membuktikan bahawa pengaruh sosial melalui keluarga, khususnya melalui sosialisasi keagamaan ibu bapa, mempunyai hubungan signifikan dengan pembentukan karakter tertentu dalam kalangan dewasa muda. Dimensi karakter yang paling dipengaruhi ialah tanggung jawab sosial, tujuan
hidup dan kesyukuran. Walaupun kajian bersifat korelasional dan sampel terhad kepada satu institusi pendidikan berteraskan agama, hasilnya memberikan penjelasan penting mengenai peranan ibu bapa sebagai agen sosial dalam membentuk pemikiran sosial anak-anak. Sekian. Baiklah, saya teruskan pembentangan artikel kedua di bawah topik pemikiran sosial dan pengaruh sosial, dan artikel yang saya pilih ialah Social Influence in Negative Thinking and Effects, penulisan daripada Brian Leckie and Shona M. Tanner. Jadi dalam artikel ni dia menekankan bahawa pemikiran negatif seseorang manusia dia tidak terbentuk daripada sifat semula jadi individu tersebut, tetapi dia turut dipengaruhi oleh hubungan sosial harian individu itu. Jadi kajian ni dia meneliti bagaimana pengaruh sosial ni berkait rapat dengan hubungan antara ibu bapa, rakan karib dalam persekitaran individu tersebut. Jadi tujuan penyelidik adalah untuk mengkritik pengkaji kognitif kerana mereka telah mengabaikan aspek sosial dalam pemikiran negatif. Seterusnya ialah deskripsi kajian. Jadi dalam deskripsi kajian ini, penyelidik ingin mengkaji sejauh mana pemikiran negatif seorang individu dipengaruhi oleh faktor dalaman iaitu trait individu tersebut dan juga faktor sosial melalui hubungan individu dengan kehidupan seharian mereka. Jadi untuk artikel ini, penyelidik telah melakukan dua kajian, iaitu kajian yang pertama, responden yang terlibat adalah 143 pelajar yang berusia daripada 18 hingga 30 tahun. Tujuannya adalah untuk menilai tahap pemikiran dan emosi mereka apabila mereka bersosial bersama ibu bapa dan juga rakan karib. Reka bentuk kajian yang dilakukan oleh penyelidik adalah kajian kualitatif di mana beliau menggunakan kaedah soal selidik. Jadi terdapat 7 instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu automatic negative thoughts, dysfunctional attitudes, hopelessness, worry, perfectionistic thinking, positive effect and negative effects on emotion, dan perceived social support. Jadi dalam kajian kedua pula, didik menggunakan kaedah yang sama tetapi menggunakan responden yang berbeza. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan hasil dapatan daripada kajian pertama. Jadi responden yang terlibat adalah 127 pelajar. So, hasil dapatan utama daripada trait biososial ialah bahawa semua jenis pemikiran negatif dipengaruhi oleh trait dan juga pengaruh sosial. Jadi dalam kajian pertama, worry dan dysfunctional attitude lebih kuat bersifat trait, manakala automatic negative thoughts dan hopelessness lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial. Perfectionistic pula berada di tengah-tengah kerana dia ada yang bersifat trait dan juga ada yang bersifat dipengaruhi oleh pengaruh sosial. Dalam kajian kedua pula, worry dan dysfunctional attitude dia kekal kepada trait, manakala automatic negative thoughts dan hopelessness, perfectionist dan optimism adalah sama rata antara trait dan juga pengaruh sosial. Seterusnya saya masuk kepada perbincangan teori dan mekanisme penyelesaian individu. Jadi dalam artikel tersebut terdapat satu teori yang digunakan, iaitu Relational Regulation Theory, iaitu RRT. Teori ini dia menerangkan bahawa bagaimana hubungan harian seperti berinteraksi sosial membantu individu untuk mengawal emosi dan pemikiran negatif. Jadi mekanisme penyelesaian individu adalah RRT ini dia menyatakan bahawa interaksi sosial seperti interaksi bergurau dan bercerita mampu berfungsi sebagai mekanisme regulasi yang mengubah kesan dan pemikiran aktif dalam pemikiran individu. Jadi dalam teori ini dia keserasian antara individu dengan gaya komunikasi, kepekaan emosi, sejarah hubungan mampu menurunkan kesan negatif dan pemikiran negatif, sekaligus membantu untuk menyokong penyelesaian diri yang lebih efektif untuk tidak berpikiran negatif dan memberikan emosi yang stabil. Jadi apa yang saya boleh rumuskan dalam artikel yang saya pilih ialah pemikiran negatif tidak semata-mata dipengaruhi oleh trait individu tersebut ataupun kekal di dalam diri individu tersebut, tetapi dia dipengaruhi oleh interaksi dan hubungan sosial dalam kehidupan individu. Seterusnya adalah implikasi kajian. Terdapat dua implikasi kajian yang diperoleh. Yang pertama, interaksi sosial bersama orang terdekat mampu mengurangkan pemikiran negatif, kerana kalau kita
membuat perkongsian cerita ataupun bersosial dengan orang lain, kita mampu untuk mengurangkan kita punya pemikiran negatif. Yang kedua pula adalah untuk membuka ruang untuk individu memahami antara hubungan sosial dan juga kognitif, di mana kedua-dua ni pun penting dan saling berkait rapat untuk mengelakkan kita daripada berfikiran negatif. Itu sahaja daripada saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amin Guzairi bin Rodi, BP24 110036. Saya akan membentangkan laporan analisis artikel ketiga. Artikel yang dianalisis bertajuk Howland Social Norms, a Three-Stage Model for Social Norm Learning. Artikel ini membincangkan proses pembelajaran norma sosial apabila individu berada dalam konteks budaya atau situasi baru, serta kepentingannya dalam membantu individu menyesuaikan diri secara sosial. Dari segi deskripsi kajian, artikel ini berbentuk ulasan teori yang menghimpunkan dapatan daripada bidang psikologi, neuroscience, dan kajian budaya bagi membangunkan satu model pembelajaran norma sosial. Seterusnya, dari sudut perbincangan teori dan mekanisme penyesuaian individu, pembelajaran norma berlaku melalui pemerhatian sosial, maklum balas sosial atau reinforcement learning, serta proses menjadikan norma sebagai amalan dan pegangan diri. Kesimpulannya, model 3 peringkat yaitu pra-pembelajaran, pembelajaran pengukuhan, dan peringkat akhir menjelaskan bagaimana individu menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial yang sentiasa berubah. Sekian, terima kasih. Seterusnya, laporan analisis artikel keempat bertajuk Social Media Linked to Early Adolescent Suicidal Thoughts via Cyberbullying and Internalizing Symptoms oleh Marengo et al. 2024. Terdapat beberapa isu utama yang ditekankan. Kajian ini membincangkan hubungan antara penggunaan media sosial dan pemikiran bunuh diri dalam kalangan remaja awal. Fokus utama artikel ini ialah risiko visual cyber victimization, iaitu situasi di mana gambar atau video peribadi remaja dikongsi tanpa kebenaran. Tekanan sosial dalam persekitaran digital ini didapati menyumbang kepada kesihatan mental yang negatif. Kajian ini juga menekankan bahawa pemikiran bunuh diri bukan hanya berpunca daripada faktor dalaman individu tetapi turut dipengaruhi oleh persekitaran digital dan sosial. Seterusnya, deskripsi kajian. Dari segi kajian, seramai 1,140 orang remaja awal berumur sekitar 12 tahun dari barat laut Itali terlibat sebagai responden. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif melalui soal selidik. Terdapat 4 pemboleh ubah utama yang dikaji, iaitu penggunaan media sosial, visual cyber victimization, internalizing symptoms seperti kebimbangan dan kemurungan, suicidal ideation ataupun pemikiran bunuh diri. Dapatan utama menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang tinggi meningkatkan risiko visual cyber victimization yang seterusnya meningkatkan simptom dalaman dan akhirnya membawa kepada pemikiran bunuh diri. Ini menyokong model mediasi bersiri. Seterusnya, terdapat beberapa teori yang berkaitan dalam kajian ini. Yang pertama, teori perilaku sosial digital, di mana interaksi dalam talian memberi kesan emosi yang hampir sama dengan interaksi bersemuka, terutamanya apabila melibatkan pengalaman visual negatif. Dan yang kedua, teori internalizing symptoms yang menerangkan bahawa tekanan berpanjangan boleh menyebabkan kebimbangan dan kemurungan, lalu menjadi perantara kepada pemikiran bunuh diri. Dan yang ketiga, model mediasi sosial kognitif yang menunjukkan kesan media sosial berlaku secara tidak langsung dan berlapis, bermula daripada penggunaan media sosial sehingga kepada suicidal ideation. Sebagai kesimpulan, media sosial memainkan peranan yang penting dalam kesihatan mental remaja. Visual cyber victimization meningkatkan simptom dalaman dan simptom ini pula akan meningkatkan risiko pemikiran bunuh diri. Terdapat beberapa implikasi dalam kajian ini yang menekankan kepentingan pencegahan buli cyber, peningkatan literasi digital, dan intervensi awal kesihatan mental dalam kalangan remaja. Sekarang, saya akan bentangkan tentang laporan analisis artikel kelima, iaitu The Nature of Social Influence in Groupthink, Compliance, and Internalization. Isu utama bagi artikel ini adalah fenomena groupthink dalam pembuatan keputusan kumpulan,
ia menekankan dua bentuk pengaruh sosial, antaranya compliance, iaitu patuh secara luaran tanpa persetujuan dalaman, dan internalization, penerimaan sebenar terhadap keputusan kumpulan. Keputusan kumpulan yang lemah boleh berlaku walaupun terdapat ahli yang sebenarnya tidak bersetuju. Dan akhir sekali, tekanan sosial mewujudkan ilusi kesepakatan dan menghalang pemikiran kritikal. Seterusnya adalah deskripsi kerja. Kajian berbentuk analisis teori dan kajian kes sejarah. Menilai semula teori groupthink melalui contoh keputusan dasar berisiko tinggi. Dan dapatan utama adalah ahli kumpulan sering menyembunyikan keraguan demi keharmonian kumpulan, dan faktor struktur kumpulan lebih dominan berbanding faktor situasi. Beralih kepada teori dan mekanisme penyesuaian individu. Terdapat 3 teori dan mekanisme. Antaranya ialah pengaruh sosial, kohesi kumpulan, dan struktur kumpulan. Bagi pengaruh sosial, groupthink melibatkan gabungan compliance dan internalization. Sokongan terbuka tidak semestinya mencerminkan persetujuan sebenar, dan ketidakjujuran pendapat melemahkan kualiti keputusan kumpulan. Seterusnya adalah kohesi kumpulan. Kohesi tinggi meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Ahli kumpulan akan merasa takut kerana mereka takut menjejaskan hubungan sosial dan kehilangan status dalam kumpulan. Seterusnya, perbezaan pendapat cenderung disenyapkan. Dan teori dan mekanisme yang terakhir adalah struktur kumpulan. Kepimpinan dominan menghadkan perbincangan terbuka. Norma konsensus pramatang menghalang penilaian alternatif, dan perbincangan kritikal dan pandangan luar mengurangkan risiko groupthink. Akhir sekali adalah rumusan. Rumusan bagi artikel ini adalah groupthink berlaku bukan kerana persetujuan tulen, tetapi akibat tekanan sosial. Dan compliance memainkan peranan yang penting dalam kegagalan keputusan kumpulan. Bagi mencegah groupthink, kita memerlukan kepemimpinan terbuka, galakan perbezaan pendapat, dan akhir sekali budaya pemikiran kritikal. Itu sahaja bagi analisis artikel kelima.